1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhrul Islam bin Yaakob selaku pengarah program bagi program e-leadership workshop. Okey, baik. Jadi kali ini saya akan membentangkan laporan mengenai program yang telah kami berjaya jalankan bersama seramai 21 orang tenaga. Okey, baik. Jadi dalam program kami bertajuk e-leadership workshop, anjuran daripada kumpulan 1 dakwah tatbiki. Jadi dalam program kami menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk menjayakan program kami. Jadi AJK, peserta dan juga panel akan memasuki platform Zoom Meeting bagi melancarkan ataupun meneruskan program yang dijalankan. Alright, program kami dijalankan pada 25 hingga 26 Disember tahun 2021, iaitu pada tahun lepas. Seterusnya, ahli jawatan kuasa pelaksana bagi program e-leadership workshop terdiri daripada penaung iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Kasmani, penasihat 1 iaitu Dr. Suhailiza Muhammad Hamdani, penasihat yang kedua iaitu Dr. Kalsum binti Ali. Penyelaras bagi subjek dakwah tatbiki adalah Ustaz Muhammad Azhar Ibrahim Residi. Okey, seterusnya pengarah program bagi e-leadership workshop ini adalah saya sendiri iaitu Fakhrul Islam bin Yaakob. Manakala timbalan pengarah iaitu Saudari Jannatul Ma'wa binti Sukislan. Setiausaha bagi program ini adalah Nur Hamizah binti Ma'akhir. Untuk bendahari iaitu Nur Atirah binti Abdul Aziz. Untuk unit pengisian pula kami ada seramai 3 orang iaitu Muhammad Fadlan bin Suwaimi, Muhammad Nazirul bin Zulkifli dan Nurul Baitul Izzah binti Zurajali. Seterusnya unit protokol kita ada 3 orang juga iaitu Muhammad Azli bin Baharum, Muhammad Hashim bin Khairun dan Muhammad Syafiq bin Saleh. Manakala untuk unit multimedia seramai 2 orang iaitu Nurisha Dayana binti Zamri, Nur Sabrina binti Maksidik. Seterusnya untuk unit pendaftaran kita ada 3 orang iaitu Siti Hajar binti Daud, kita ada Nur Miss Zamzila binti Opandi dan Nurul Izzati binti Napi. Seterusnya untuk unit teknikal 3 orang juga iaitu Nur Izzati binti Nur Asmawi, Muhammad Nur Fitri bin Bohe dan Nur Safikah binti Yazid. Dan unit yang terakhir dalam program kami iaitu unit jemputan dan perhubungan luar iaitu Nurul Syifa binti Rizwan, Nur Hanani binti Abdul Hakim dan Muhammad Alif bin Musa. Okey, seterusnya kita pergi kepada atur cara program. Program kami berjaya dijalankan selama 2 hari iaitu pada 25 dan 26 Disember 2021 bersamaan pada hari Sabtu dan juga Ahad. Okey, pada hari Sabtu program kami bermula pada jam 8.45 pagi dan berakhir pada jam 4.30 petang. Jadi apa pengisian yang ada pada hari Sabtu? Antara pengisiannya adalah kita ada slot yang pertama iaitu slot forum kepimpinan melalui teladan. Dalam forum ini kami membawakan 3 orang panel. Yang mana yang pertama adalah Tuan Naim Sadon daripada Da'i Muda Yadim. Yang kedua kami bawakan Dr. Ahmad Abdul Malik yang merupakan pensyarah FKP. Dan yang ketiga iaitu Saudari Nur Liana Abdul Ghaffar yang merupakan timbalan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UNIZA. Jadi ketiga-tiga panel ini mengupas ataupun membincangkan tentang kepimpinan melalui teladan yang mana fokus mereka adalah kepada mengambil karakter ataupun tokoh Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah dalam kepimpinan. Ustaz, apa khabar, sihat Ustaz? Oh, baik, Alhamdulillah. Macam mana suara saya boleh jelas ke? Dengar? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Okey, baik, Alhamdulillah. Okey, baik, saya mulakan. Okey, untuk soalan pertama kepada Ustaz Naim, bolehkah Ustaz kongsikan kepada kami apakah yang dimaksudkan dengan kepimpinan melalui teladan? Silakan Ustaz. Tajuk ini saya kira sangat penting kerana kullukum ra'in. Setiap di antara kita ini adalah pemimpin yang pertama sekali memimpin diri, dan seterusnya kita kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang mana kita dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110
kita ni diciptakan untuk manusia. Bukan untuk arnab, bukan untuk yang namanya kucing, tetapi kita dijadikan untuk manusia, suruh orang buat baik, cegah daripada kemungkaran. Dan ramai orang lupa akhir ayat tu ada sebut wa tu'minuna billah, dan beriman pada Allah. Ini dia. Jadi bila sebut tentang kepimpinan melalui teladan, ya, secara umumnya sebenarnya kepimpinan melalui teladan ini adalah peribahasa Melayu. Yang kalau kita nak mudahkan, peribahasa marhainnya adalah apa dia? Istilah yang mudah, bapa borek anak rintik. Maknanya bagaimana sikap ayah tersebut yang akan menyebabkan apa dia? Ya, teladan yang boleh dicontoh, yang diikut pada anak tersebut. Jika ayahnya baik, maka insya-Allah terkesanlah, tak banyak sikit, tak sikit banyak, kepada anak tersebut. Kalau sebagai pemimpin, sekiranya pemimpin itu baik, menjuruskan yang baik, maka insya-Allah ya, anak-anak buahnya pun akan, kalau tak banyak sikit, tak sikit banyak, akan jadi baik. Kelebihan kita iaitu orang Islam selalu mengikut divine regulation, divine guidance dalam segala urusan. Bukan hanya urusan agama sahaja, urusan sosial pun, urusan gaya hidup pun, semuanya kita ikut peraturan ilahi. Memang harus. Kenapa? Karena kita ini adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi, ya memang di dalam dunia manusia ada dua peraturan. Ada dua kepemimpinan. Kepemimpinan ardi dan kepemimpinan samawi. Kepemimpinan ardi yaitu kepemimpinan yang mengikut peraturan ardi buatan manusia. Ya, seperti kepemimpinan masyarakat atau umat yang bukan Islam. So, kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan yang mengikut peraturan samawi. Artinya, kepemimpinan yang mengikut peraturan ilahi, peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kepemimpinan orang umat Islam. So, orang Islam memang harus ikut peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib. Karena memang itu yang al-haq, al-mutlaq, kebenaran yang absolut. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita berbalik pada soalan kita, bagaimanakah cara untuk memastikan sesebuah persatuan universiti itu melahirkan pemimpin yang bagus di masa hadapan. Okay, bagi pandangan dan pendapat saya, sesebuah persatuan tu dia tidak mampu untuk lahirkan seseorang pemimpin yang bagus sekiranya persatuan itu tidak mempunyai sistem yang hebat, yang cekap dan juga sistem yang luar biasa. Sistem ini perlu ditanamkan dalam diri seorang mahasiswa dan juga pemimpin tersebut. Okey, apakah perkara yang saya katakan sebagai sistem yang perlu persatuan ini lakukan? Okay, sistem yang perlu diterapkan dalam diri mahasiswa ini adalah ada 3. Okay, yang pertama, kena terapkan rasa hormat dan juga rasa hemah dalam diri seorang pemimpin dan juga seorang mahasiswa tersebut. Hormat dan hemah kepada orang bawahan kita. Hormat dan hemah kepada orang sekeliling kita. Seterusnya, pada jam 10.45 pagi diadakan slot yang kedua, iaitu diberi nama dinamika kumpulan, yang mana dalam dinamika kumpulan kami seramai 21 orang mengurus ataupun melakukan aktiviti secara berkumpulan bersama dengan peserta-peserta. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera dan selamat bertemu kembali. Diucapkan terutamanya kepada para peserta, tidak lupa juga untuk AJK dan semua yang sudi menjayakan program pada pagi ini. Yang pertama kita akan mainkan adalah Guess the Picture. Jadi Guess the Picture ni saya akan bagi gambar yang tidak lengkap dan para peserta bolehlah teka gambar apa yang saya ingin tunjukkan, dan para peserta bolehlah memanfaatkan ruangan chat yang sedia ada untuk memberi jawapan. Jadi jawapan yang paling awal dan betul dia dikira pemenang lah, ataupun yang
orang mula-mula yang jawab betul tu lah. Dan okey, dah faham peraturan dia? Senang saja. Okey, untuk yang kedua. Rasa-rasanya apa? Haiwan ni dia duduk dalam tasik. Saya rasa ni sampah. Sampan. Sampah. Sampah. Salah. Dia berwarna putih. Swan. Swan, okey. Dan jawapannya adalah ni tanpa ni. Horse duck. Saja je geng. Ni kira kita santai-santai lah. Ni dua gambar pertama ni saya main-main je lah kan, untuk menceriakan balik keadaan peserta yang mungkin stres ke pagi-pagi ni hujung minggu. Jadi dua gambar yang pertama ni saya just nak test je lah. Okey, ni gambar ni betul-betul binatang betul-betul ada. Rasa-rasanya apa? Kucing. Harimau. Kalau boleh harimau apa? Harimau yang spesifik. Saya rasa ada jawapan yang betul ni. Harimau apalah. Harimau. Ada yang jawab harimau Malaya, ada yang jawab harimau menangis. Sebenarnya dua-dua betul. Ialah harimau Malaya dalam Piala AFF. Screen sharing. Okey dah. Jadi kita akan mulakan permainan kita yang kedua, iaitu dua fakta, satu hoax. Okey. Dua fakta, satu hoax. Dalam 3 clue ni, saya akan reveal clue-clue ni, dan dalam 3 clue ni ada 2 fakta dan 1 fakta palsu tentang perkara ataupun individu yang kita nak teka ni. Okey. Clue yang pertama adalah bapa kemerdekaan. Clue yang kedua, angkasawan pertama negara, dan clue yang ketiga adalah Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Agak-agak siapa? Tunku Abdul Rahman. Okey. Soalan easy. Okay, so pemenangnya
adalah Bal dengan markah dia 19,434. Diikuti dengan Ais dengan 19,229 dan juga Una 18,959. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, Zati dah ready ke? Dia random je kan? Tak payah kata nama kan? Dia tak boleh guna kata ganti nama, tapi nak cerita topik apa tu boleh ke? Silakan. Bebas. Okey, dah ready? Okey. 3, 2, 1. Amira menonton sebuah drama Korea pada waktu petang bersama kakaknya. Tiba-tiba ada suatu kejadian tak dapat tak di-expect berlaku. Air banjir tiba-tiba datang depan tangga rumahnya. Tiba-tiba pada paras lutut, dia dan kakaknya keluar ke rumah meminta bantuan. Amira dan kakaknya berjalan dan melihat jirannya, lalu membantu jirannya dengan memilah barang. Dah habis. Sorry. Masa dah habis. Okey, dia orang cakap ada guna dia ni tadi. Okey, ada guna dia ke? Mungkin kita tak perasan kan. Apa? Okey, Izzati pilih orang lain pula. 2, 1. Okey, ini makanan tak nampak. Okey, ini makanan untuk dimakan suatu buat assignment tu sambil tengok leadership workshop ni pun boleh. So sentiasa menemani anda lah jikalau ketika anda lapar. Anda. Okey, anda tak boleh. Tapi tak apa, terima kasih Mariam. Sangat kreatif. Dia bukan cerita tapi dia mengacarakan macam apa orang panggil? Ghost shop. Air je nama anda. Okey, mungkin ada yang tak tahu. Air je. Tapi tak apa, tahniah. Seterusnya adalah konten dalam ucapan. Yang first adalah ilmu, kedua ialah minat dan yang ketiga ialah ulang kaji. Jadi, apa yang boleh saya cakapkan mengenai ilmu ni ialah seseorang tu dia akan lebih yakin dan selesa apabila dia bercakap tentang perkara yang dia tahu. Sebab tu tadi dalam sebelum kita memulakan slot tadi untuk public speaking tu, kita suruh pilih benda yang mereka minat. Tak apa, ada lagi chance. Okey. Okay. Sikit lagi. Okey. Shuffle 2-3 kali. Nampak kan semua kan? Nampak kan? Okay. Nampak nama sendiri. Okey. Dalam bilangan 1, 2, 3. Nurul Zanah. Nur Saiful ada tak? Okey. Selesai untuk hari Sabtu, kita pergi kepada hari Ahad. Hari Ahad, program kami bermula pada jam 8.45 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Pada hari Ahad, kami bawakan 2 slot. Yang mana 2 slot ini kami menjemput panel luar untuk menjayakan 2 slot tersebut. Slot yang pertama yang bermula pada jam 9 pagi sehingga 10.30 pagi iaitu yang diberi nama Bengkel Komunikasi Bercakap Dengan Yakin, yang mana kami bawakan panel daripada Yadim iaitu Tuan Am Iskandar yang merupakan penolong pengarah bahagian khidmat bakti Yadim. Terima kasih kerana mengingatkan. Kita cuba lagi sekali lah, minta maaf lah tengok muka lagi sekali ya, 2 kali. Anda sudah bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Yakin Allah itu maha pemberi rahmat. Adakah
kita benar-benar yakin dan percaya mengenai intipati syahadah yang kita lafazkan. Dari sebesar-besar jenayah sehingga sekecil-kecil salah laku syariah. Di mana petunjuk daripada kitab Allah? Allah! Setelah saya, aku jahat. Sejam babu. Tak payah kisah sulut orang, kubur masing-masing. Kita buktikan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang telah melampaui batas ke atas diri mereka dengan panggilan yang paling lembut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat, Islam itu bukan hanya pada nama, bukan juga pada keturunan, tetapi Islam itu lahir daripada jiwa dan zahirkan dengan anggota. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama dalam hari ini kita nak sampaikan, saya diminta untuk bersama berkongsi. Saya bukan nak ajar, saya bukan nak didik anda semua, tidak. Hari ini saya nak berkongsi, semata-mata berkongsi apa yang saya dapat, apa yang saya belajar daripada guru-guru saya juga dan juga daripada pengalaman saya. Kan kita semua kita gunakan apa yang ada, apa yang saya belajar saya cuba sampaikan, insya-Allah. Mungkin hari ini tak banyak, tak pastilah banyak ke tidak, itu wallahu alam lah. Baik, insya-Allah. Baik kepada semua. Jadi mungkin saya minta untuk kita akan sama-sama bersama interaksikan. Mungkin kalau semua yang jelas dekat hari ni boleh cuba tulis dekat ruang komen. Saya nak starting dulu. Kita cuba letakkan mindset dulu. Saya nak anda semua letak mindset dalam kita punya, dalam anda punya diri dulu sebelum kita mula lebih jauh. Okey, cuba letakkan dalam mindset, tuliskan di ruang komen apa matlamat anda join kita punya program hari ini. Cuba tulis di ruang komen, adakah beliau seorang yang confident sewaktu bercakap ataupun tidak? Kita boleh nilai daripada confident, nampak daripada Azli terus kata confident. Confident kita tak tahu, tapi rasanya confident tu. Nanti kita akan tengok. Okey, seterusnya kita akan cuba tengok video yang kedua pula. You know what? In life, man, don't cover the church by, don't judge the cover, judge the book. Man, don't book the cover, book. Don't whatever, don't do it. Just don't do it. Allahummah. Okey. Jadi video yang kedua ni, bagaimana pula pandangan anda untuk orang yang kedua ni? Okey, orang yang kedua ni confident ataupun tidak orang yang kedua ni? Okey. Daripada Ahmad Azli. Kalau yang ni confident tu penting. Jadi betul. Kalau yang pertama tadi kita yakin dia confident. Okey, yang kedua ni dia confident dia tu sangat penting. Itu yang main peranan dalam dia punya perucapan. Okey. Seterusnya kita tengok yang ketiga ni. Okey. Ayah Pin. Saya berjumpa dengan Ayah Pin sendiri di langit saya jumpa. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dipanggil alam sebalik mata. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas dan saya bertemu sendiri dengan Ayah Pin di istana dia. Jadi Ayah Pin ni adalah Tuhan bagi saya. Jadi saya duduk atas bukit ni, saya tengok satu Ayah Pin ni, dia duduk, kaki dia ni duduk di bawah bukit. Lepas tu saya duduk atas bukit. Sedangkan saya lengok lagi tu, dia tinggi lagi daripada bukit. Nak royaknya kelebihan, kebesaran, ketinggian dia. Ayah Pin. Allah. Okey, nampak. Ini video yang ketiga. Jadi ini video-video yang mana saya minta, bukanlah tengok ni bukan sebab apa. Sebab nak bagi tahu anda ni, kita dah sampai bila kita nak bercakap dengan confident. Ini adalah satu skill yang mana kita kena latih. Jadi nak latih ni macam mana skill ni, kita kita tidak boleh tidak untuk sekadar menerima. Okey, kita sekadar menerima tak. Ilmu komunikasi ataupun istilah dia ilmu retorik. Okey, ilmu retorik ni apa? Yang seni perucapan lah. Yang mana kita menyampaikan mesej melalui perucapan. Itu adalah seni retorik. Okey, di mana ilmu ini, komunikasi ini adalah ilmu yang dia fleksibel. Dia tak menentu. Kan? Jadi kita boleh belajar daripada mana-mana. Kita tengok orang ni macam mana dia buat, apa dia punya elemen yang ada dalam ucapan dia tu, yang boleh kita ambil, kita terima, kita tiru, cuba. Cuma janganlah tiru yang tak sepatut. Jangan kita ikut Ayah Pin tu, tidaklah. Dari segi punya
ilmu dia punya penyampaian itu. Itu yang kita kena tengok. Jadi boleh ya? Rebahan dan malas-malasan 3 jam. Buka media sosial taruhlah sekitar 4 jam. Pacaran ya 5 jam. Nongkrong dengan teman-teman 3 jam. Berjam-jam waktumu habis untuk nonton drama Korea dan nonton hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali. Waktu 16 jammu itu habis begitu saja. Dan kamu berharap akan sukses. Terusnya, yang ini takut. Yang ini takut. Okey. Ya, kita tengok video yang kelima ni. Hai semua, hari ini saya nak kenal kepada anda semua tentang jenis-jenis api. Api pertama ni adalah api kecil. Api kecil ni dihasilkan daripada kertas ataupun daun kering ataupun kain-kain macam tu. Api kedua adalah api neraka. Di mana api neraka ni disediakan khas untuk mereka yang tak bayar hutang, ataupun yang tak semayang, ataupun yang tak bayar hutang, ataupun yang suka mengumpat, ataupun yang tak bayar hutang, ataupun suka berjudi ke, ataupun tak bayar hutang. Yang tu. Okay? Jadi video ni lain tidak khas untuk saya nak bagi tahu kepada yang mengalami ni kan, ingatlah neraka tu untuk bukan saja untuk orang yang tak bayar hutang kan, dia untuk orang yang melakukan maksiat, dan yang kedua yang tak bayar hutang, dan juga yang suka aniaya kawan dia dengan cara tak bayar hutang, macam tu. Yang inilah. Jadi video tu sangat bermakna rasanya untuk orang-orang yang tak bayar hutang kan. Seterusnya, untuk slot yang seterusnya ataupun slot yang terakhir dalam program kami yang bermula pada jam 10.45 pagi sehingga 12.30 hari, yang mana nama slot tersebut diberi nama Professional Grooming and Appearance Workshop, yang mana panel yang kami bawa adalah saudara ataupun Tuan Muhammad Asnawi yang merupakan jurulatih korporat LS Training Solution. Alright, baik. So sebelum kita bermula, saya sangat galakkan untuk anda buka video sebab saya ni berkomunikasi dengan orang. Jadi nak tak nak part of it adalah untuk saya melihat anda, dan bila saya share slide, saya akan letak video tu kat tepi. Jadi setakat ni saya tengok ada Muhammad Azli, ada Zulfah, ada Fakhrul Islam. Thank you guys for accompanying me. Baik. So bila sebut tentang corporate grooming ataupun professional grooming ini, saya suka cerita nak tak nak dia tak boleh lari daripada benda yang melibatkan peribadi ataupun dipanggil sebagai apa? Sebagai penjenamaan. So penjenamaan tu apa? Brand ni apa? Brand ni adalah orang sebut. Contohlah hari ni saya jumpa Tuan Azli. Oh, dengar suara dia tadi kan, kemain kan. Contohlah hari ni saya jumpa siapa? Jannatul, apa nama Cik Puan? Makwa. Okey, ataupun Cik Puan Zulfah. Hari ini saya bertemu dengan anda secara online. Apa yang anda tunjuk pada saya, itulah yang saya akan ingat. Itu je. So imagine kalau hari ini anda pakai dalam keadaan yang tidak berada dalam keadaan yang baik, anda pakai dalam keadaan yang tak berapa kemas, maka itulah yang orang akan ingat. So janganlah bising kalau tiba-tiba, tuan, kenapa orang cakap saya ni selekeh kan? Kenapa orang cakap tudung saya sengit lah? Dah kau pakai tudung sengit? Jadahnya kan? Betul bising, kenapa orang macam ni lah, sedih lah, kenapa? So, sebab benda itu adalah benda yang kita boleh buat, kita boleh bentuk dan kita boleh tunjuk pada orang lain. Alright? Saya boleh memilih, tuan-tuan, hari ni saya nak pakai t-shirt online, boleh? Sebab ni hari Ahad, pagi pula tu. Right. Family kat luar ni, anak tengah bising-bising ni. Sibuk tanya, kenapa kerja? Kenapa kerja pula? So, gantilah kan, kita nak bayar apa? Nak bayar makan minum, kenalah kerja kan? Itu cerita dia, okay? Baik. Yang kedua, dimasuk kepada elemen yang kedua adalah elemen etika. Kalau dalam orang agama kita ni disebut akhlak, adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Sebab tu tuan-tuan, kalau zaman-zaman dulu ustaz-ustaz kita selalu cakap antara berkat yang ada sebagai seorang pelajar adalah menjaga adab kepada gurunya. Hatta gurunya itu silap sekalipun, bukanlah satu privilege kepada anak murid untuk tiba-tiba nak menyalahkan gurunya. Tidak. Sebab tu ada kisah ketika mana Imam Syafi'i dengan Imam Malik kan, Imam Syafi'i pernah berguru dengan Imam Malik. Imam Malik lagi muda tak silapnya. Ketika berjumpa dicium tangan. Dicium tangan. Right? Atas apa? Atas adab dan akhlak menghormati seorang guru.
Tuan-tuan, ada satu kisah saya pernah dengar daripada ustaz saya lah masa zaman sekolah-sekolah dulu kan. Ustaz kata ada satu zaman ketika mana ada seorang lelaki ini, dia datang nak menuntut ilmu dengan seorang guru. Jadi bila datang nak menuntut ilmu dengan seorang guru ni, budak ini akan buat segala benda tanpa rasa resah, tanpa rasa yang kan kalau kita macam buat lagi kan, ada benda macam tu kan. Tak, dia tak ada. Perempuan punya konsep saya suka cerita. Yang pertama, blouse. Perempuan boleh pakai blouse, tak ada masalah. Cuma saya begitu saya siap, blouse anda biarlah unsur formal macam kemeja lelaki. Maknanya kalau anda pakai blouse ataupun kemeja besar, ini boleh, ini tak boleh. Ini boleh tak? Ini boleh. Sebab apa? Sebab dia masih lagi kecil, halus corak dia, dan ada pun corak masih lagi nampak corporate. Sebab kalau lelaki, kita boleh pakai kemeja yang ada kotak-kotak halus kecil tu. Boleh? Lelaki boleh pakai. So perempuan boleh pakai. Kalau bunga-bunga, saya recommend kurangkan. Alright, kurangkan. Alright, saya ada lagi 2 minit. Sikit lagi masa. Okay? Bila sebut tentang image diri, bila sebut tentang grooming secara profesional, saya selalu sebut tolong faham suasana anda. Kalau anda bekerja dalam suasana yang very proper, very professional, ada dress code, follow sebaik-baiknya. Anda kena ingat bila saya belajar dengan Piu Izzat ni kira antara kenalan saya yang baik lah, suka kongsi. Dia kata apa? Dia kata, Nawi, even malaikat, makhluk Tuhan pun pandai berimage. Ketika mana nak berjumpa dengan Nabi Rasulullah SAW, masa tu dengan para sahabat, dia ketuk pintu kan, masa nak sampaikan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Gaya seperti Nabi, gaya seperti para sahabat, pakai jubah serba putih, kemas, buka pintu tanya mana Rasulullah. Tuan-tuan, zaman Nabi, kalau orang pakai jubah, dia mesti berdebu jubahnya sampai lutut. Tetapi malaikat datang ketika itu, yang dibukanya adalah isteri Nabi buka pintu, serba putih daripada atas sampai bawah. Ini salah satu macam mana Allah nak bagi tahu image itu penting. Dan ketika mana malaikat bertemu dengan Nabi ketika kejadian Isra Mi'raj, malaikat menunjukkan diri dia yang sebenar yang ada beratus sayap. Itu namanya menunjukkan diri dalam keadaan menyesuaikan ikut keadaan. Kalau anda pergi jumpa orang korporat, pakailah orang korporat punya style. Kalau anda jumpa acik-acik kan nak buat bantuan banjir, pakailah bantuan banjir punya pakaian, pakai baju sukan, pakai baju apa. Akhir sekali, pada jam 12 tengah hari, maka berakhirlah ataupun tamatlah program yang diberi nama e-leadership workshop yang berjaya dijalankan selama 2 hari. Seterusnya kita pergi kepada belanjawan yang kami gunakan dalam e-leadership workshop. Okey, baik. Dalam program ini, sumber peruntukan kami adalah daripada Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan sebanyak RM1,635. Itu peruntukan yang kami dapat daripada FKP. Manakala perbelanjaan yang kami belanja sepanjang menganjurkan program tersebut tidaklah sebanyak sumber peruntukan yang kita orang dapat. Jadi, apakah yang kami belanja dalam program ini? Jom kita lihat. Yang pertama, kami membelanjakan untuk memberi bayaran kepada penceramah, yang mana yang pertama kita beri kepada Nur Liana binti Abdul Ghaffar sebanyak RM30, Tuan Muhammad Asnawi sebanyak RM300, Tuan Am Iskandar sebanyak RM100, manakala jumlah untuk bayaran penceramah sahaja adalah sebanyak RM430. Seterusnya, yang kedua adalah kami membelanjakan untuk hadiah pertandingan. Dalam program kami ada slot bermain Kahoot, dan apabila bermain Kahoot, kami menyediakan hadiah kepada pemenang-pemenang. Jadi, untuk Kahoot ada 3 pemenang. Tempat pertama, 1 orang yang dapat sebanyak RM50. Tempat kedua, RM30. Tempat ketiga, RM20. Yang kedua, kami mengadakan cabutan bertuah sebanyak 5 kali sesi, iaitu setiap sesi ada 5 kali cabutan, dan setiap pemenang akan mendapat sebanyak RM20. Jadi total untuk cabutan bertuah sahaja adalah sebanyak RM500. Seterusnya, untuk hadiah pertandingan bagi public speaking. Jadi kami juga sebagai salah satu follow up selepas program, kami mengadakan pertandingan public speaking, yang mana bagi pertandingan public speaking hanya 2 orang sahaja penyertaan bagi menyertai program ini, bagi menyertai pertandingan ini, yang mana tempat pertama dimenang
Yang mana tempat pertama memenangi sebanyak Yang mana tempat pertama mendapat hadiah berjumlah sebanyak RM100, tempat kedua sebanyak RM80. Jadi total untuk hadiah pertandingan sahaja adalah sebanyak RM780. Seterusnya, yang ketiga, kami juga membelanjakan dari sudut pengurusan teknikal. Yang pertama, dalam teknikal kami melanggan Zoom meeting melalui Shopee, yang mana Zoom meeting ini kami melanggan untuk 100 partisipan sebanyak 3 kali. 3 kali ini bermaksud untuk 3 hari. Jadi 3 hari termasuk rehearsal, termasuk program dan sebagainya. 3 hari kali dengan RM3.49, maka jumlah untuk Zoom meeting 100 partisipan adalah sebanyak RM10.47. Manakala untuk Zoom meeting 300 partisipan kami melanggan untuk 1 hari kali dengan RM9.99, maka jumlah untuk Zoom meeting bagi 300 partisipan adalah sebanyak RM9.99. Dan kami juga melanggan juga Kahoot premium di Shopee juga, yang berjumlah sebanyak RM5. Jadi total untuk pengurusan teknikal sahaja adalah sebanyak RM25.46. Manakala yang terakhir yang kami membelanjakan duit daripada sumber peruntukan adalah kami menggunakan wang lebihan untuk menampung bagi print hard copy laporan. Jadi total untuk print hard copy laporan tersebut adalah sebanyak RM117, yang mana kami menggunakan perkhidmatan di Zarosa dekat Akasia. Jadi jumlah keseluruhan yang kami belanjakan adalah sebanyak RM1,352.46. Dan akhir sekali, baki yang kami dapat ataupun baki yang masih lagi ada dengan kami adalah sebanyak RM282.54. Jadi baki ini kami akan pulangkan balik kepada Ustaz untuk kegunaan program-program dakwah akan datang. Okey, baik. Terima kasih Ustaz.